أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Firman Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, pegawai masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi tengah hari ini, marilah sama-sama pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kita bulan Ramadan. Sehinggalah saat ini kita dah masuk hari ini hari yang ke-10. Bermakna awaluhu, 10 awalnya rahmah itu adalah petang nanti berakhir, malam ni kita bermula. Wa awsatuhu maghfirah, 10 malam yang kedua pertengahan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang ketiga wa akhiruhu itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah juga. Tidak ada ucapan yang paling layak kita mengucapkan alhamdulillah, kerana hati-hati kita ini Allah Ta'ala masih beri peluang mengingati dia pada zuhur hari ini. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita tuan-tuan dapat solat berjamaah dalam bulan yang mulia, dapat solat sunat qabliyah ba'diyah dalam bulan yang mulia. Dan ketahuilah tuan-tuan, segala ibadat yang kita lakukan ketika dalam bulan Ramadan ini dinilai sangat-sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Dalam bulan ini yang disebutkan dalam satu riwayat, antaranya yang disebutkan man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair, sesiapa yang disebutkan Nabi melakukan salah satu ibadat sunat di dalamnya bulan Ramadan, kana kaman adda faridatan fima siwahu. Lalu kata Nabi, dia adalah seperti orang yang melaksanakan satu ibadat fardu dalam bulan yang lain. Wa man adda fihi faridah kana kaman adda 70 faridatan fima siwahu. Nabi sebut pula dalam hadis yang sama, sesiapa yang melakukan suatu ibadah fardu di dalamnya bulan Ramadan, dia seolah-olah melakukan 70 ibadah fardu di dalam bulan yang lain. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau sebut solat pun ganjaran dia besar,
Bahkan majlis ilmu lagi besar ganjarannya dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan jangan risau, hari ini tak sia-sia tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ketahui bagaimana yang Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang sesiapa yang bersusah payah nak main juga kuliah zuhur pada tengah hari ni, panas terik macam mana pun nak juga sampai. Bahkan hari ini saya yakin ada orang yang istiqamah dari awal Ramadan hingga hari ini. Usaha dia, disebutkan Nabi, Allah akan permudahkan urusannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan faham juga majlis ilmu ini yang disebutkan Nabi, raudhatum mir riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Kata ulama tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga Allah, kita kena masuk dahulu pintunya. Kita nak kena masuk dulu garasnya. Macam kita pergi rumah kawan kita, bukan boleh masuk terus rumah dia. Kita nak lintas celah-celah bawah pokok dia, nak buka pintu rumah dia, bawah garas kereta dia. Kita nak kena semua tu baru sampai kita dalam rumah dia yang sebenar. Kalau kita nak masuk syurga Allah, inilah jalan-jalan antaranya taman daripada taman syurga. Mudah-mudahan dapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan ini saya teringat bulan Ramadan, Allah Ta'ala perintah kepada kita bermula dari tahun 2 Hijrah. Maksudnya tahun yang kedua Nabi berhijrah ke Madinah. 53 tahun Nabi duduk di Mekah, tak ada perintah berpuasa. Dan tuan-tuan kena faham, dalam tahun 2 Hijrah ini juga pertama-tamanya Allah perintah Nabi dan sahabat Nabi berperang. 53 tahun Nabi duduk di Mekah, tak ada istilah berperang. Bahkan kalau tuan-tuan belajar sirah, Nabi banyak mengalah, Nabi banyak sabar. Macam-macam orang buat kat Nabi. Orang nak bunuh Nabi, orang nak apa di Mekah, orang pulau Nabi, di Taif orang buat macam-macam kat Nabi. Tapi Nabi tak balas dengan perang. Nabi tetap berdoa. Sampailah Nabi di Madinah, tahun pertama tak ada lagi perintah ni. Masuk tahun yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang-orang yang beriman. Pasal apa Allah guna kalimat? Kalau tuan-tuan mengaji tafsir, perkataan ya ayyuhalladzina amanu ini ayat dia ayat Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, ayat dia ayat Makkiyah nama dia. Kalau tuan-tuan mengaji tafsir, Madaniyah dengan Makkiyah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu ni dah di Madinah. Ya ayyuhan nas, kalau perkataan wahai manusia, Mekah lagi lah tu. Allah perintah kutiba alaikumusiyam ketika semua dah hijrah dari Mekah mai Madinah. Waktu di Madinah ramainya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di Madinah, Mekah belum. Allah perintah wahai orang beriman, diwajibkan, difardukan. Untuk siapa? Orang yang beriman. Hari ini tuan-tuan Allah tak sebut untuk orang yang Islam sahaja. Kerana hari ini orang Islam tak puasa banyak. Tapi orang beriman, dia yakin perintah ini dari Allah. Aku takkan tinggal walaupun aku penat, aku letih, aku kerja bendang, aku kerja buat apa pun, aku tak akan langgar perintah Allah Ta'ala ni. Lalu Allah sebut kata apa? Kama kutiba ala alladhina min qablikum, seperti mana orang-orang yang sebelum kamu. Bukan kita aja kena, dulu orang dah mula berpuasa dah. Cuma Allah suruh kita hari ini pula berpuasa, la'allakum tattaqun. Mungkin 9 hari, 10 hari dah Ustaz yang Tazkirah Tani dah bahas ayat ni. Memang selalu glamour dah ayat ni tuan-tuan dengar bulan Ramadan. Cuma hari ni saya nak bawa je perkataan yang hujungnya la'allakum tattaqun. Makna la'allakum tattaqun ni banyak definisi ulama buat. Sayyidina Ali, para alim ulama yang lain menyatakan. Cuma hari ni saya nak sentuh la'allakum tattaqun. Semoga, moga-moga disebutkan tuan-tuan, bila Allah guna perkataan la'alla, moga-moga boleh dapat. Kita ni, kalau perkataan kita
petang ni aku nak pi beli martabak, mungkin aku dapat, belum tentu dapat. Tapi takwa ni memang Allah nak bagi. Syarat dia ikut perintah dengan yang baik, dapat takwa ni. Kita ada duit tapi habis jual tak dapat. Kita bawa duit bekal nak beli, tapi kalau Allah kata tak ada, tak ada. Tapi kalau kita ikut perintah Allah dalam bulan Ramadan, dapat golongan takwa. Tapi takwa itu apa yang disebutkan ulama? Saya ambil satu sahaja pandangan yang disebutkan takwa itu artinya pengorbanan. Ada orang terkejut tuan-tuan. Hari ni kuliah tentang Ramadan, tiba-tiba dengar korban. Pelik dia tak kena mengena langsung, silap. Makna pada takwa itu pengorbanan. Apa dalilnya tuan-tuan? Saya cerita tadi, tahun pertama dia perintah puasa, tahun pertama juga dia minta untuk perang. Berkorban tak sahabat Nabi? Berkorban. Tinggal segala-galanya. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar hadis-hadis dalam bulan Ramadan, tak banyak cerita makan apa, cerita perang ibadat apa. Pasal bulan Ramadan pertama kali terus perintah berperang. Mulanya Nabi tak mau perang, tapi sampai satu ketika Allah Ta'ala suruh juga berperang. Antara sebab dia apa? Puak-puak kafir Quraisy, mereka masih berdendam dengan Nabi dan seluruh umat Islam. Mereka cari Nabi. Lalu Nabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya teringat seorang sahabat Nabi yang bernama Miqdad al-Aswad. Dia kata kepada Nabi dalam satu ayat Quran yang maknanya, ketika mana kaum Bani Israel, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, dia berkata, "Hai Musa, pergilah engkau berperang dengan perintah Tuhanmu. Nescaya kami tak akan ikut." Puak Bani Israel, mereka kata, "Pergilah kamu berperang dengan Tuhanmu yang memerintahkan kamu, nescaya kami tak akan bersama dengan kamu, Bani Israel." Tetapi sahabat Nabi yang mulia Miqdad al-Aswad menyatakan bagaimana tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, "Wahai Rasulullah, pergilah kamu wahai Rasulullah dengan perintah Tuhanmu agar kamu berperang. Nescaya kami akan bersama dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi mengalir air mata tuan-tuan. Sahabat Nabi mereka sanggup bersama dengan Nabi. Sahabat Nabi dalam bulan Ramadan, hari ni tuan-tuan kita lapar dah, hari ni kita penat dah. Penat, letih, lelah kita ni. Ada hari kita tak apa penat sangat, ada hari kita jadi lembek sikit, ada hari buat kerja lebih kita rasa macam penat sangat-sangat. Tapi sahabat Nabi tuan-tuan, bila Nabi kata berperang, mereka kata, "Ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai Rasulullah, nescaya kami akan turut, akan bersama dengan kamu dalam peperangan ini ya Rasulullah." Saat dia kata begitu tuan-tuan, gembira hati Nabi, mengalir air mata Nabi, sehingga Nabi berdoa juga kepadanya, moga Allah beri kebaikan-kebaikan sehingga menaikkan seluruh semangat sahabat-sahabat Nabi untuk turut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak, ini pertama sekali dalam peperangan Islam. Sebab tu disebut Badar Al-Kubra, besar peperangan ni, 313 bertembung dengan 1000 orang. Logik akal kita, hang mai ramai, kami mai sikit, kami surrender. Logik akal kita, kalau ramai dalam tu tim dia ramai, tim kita sikit, kita tengok, kita surrender lah. Tak apalah, ampalah menang, apa bawa banyak, kami bawa sikit. Tetapi tuan-tuan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jikalau engkau tidak berikan kemenangan kepada kami ketika dalam peperangan Badar ini, ya Allah, nescaya selepas daripada ini tidak ada akan orang yang akan menyembah engkau lagi, wahai Tuhan. Kalau kau tak bagi juga menang pada peperangan Badar ini, nescaya tidak ada lagi orang yang akan menyembah engkau lagi, wahai Allah." Nescaya tuan-tuan, dengan doa yang Nabi minta kepada Allah Ta'ala, Allah beri kemenangan kepada umat Islam, 313 menang terhadap 1000 orang. Maknanya apa tuan-tuan?
hubungan sahabat Nabi, hubungan mereka dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala sangat kuat. Yang mereka harap hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengorbanan. Hari ini kita tengah korban lah tuan-tuan. Tengah berkorban sekarang ni. Saya nampak je botol ayak tu, tapi saya berkorban, tak minum juga saat ini. Korban. Tuan-tuan waktu lah, pasal apa tuan-tuan tak kelang kabut pergi beratok kedai panjang makan nasi apa? Berkorban. Tak makan ni, berkorban. Sanggup kita ni start daripada ya Allah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni, bulan yang sangat-sangat penuh dengan keberkatan. Berkat cukup sangat dalam bulan ni. Dalilnya apa tuan-tuan? Kita sebelum ni payah bangun subuh, hari ni senang bangun subuh. Kita sebelum ni tuan-tuan jarang jaga waktu solat. Bulan Ramadan automatik jaga waktu solat. Tuan-tuan pernah jumpa tak bulan-bulan lain orang buat keluar takwim khas untuk bulan Zulhijjah? Ada dengar tak bulan Muharram saja orang print bulan Muharram saja? Bulan Ramadan macam-macam jenis orang buat keluar. Dia NGO, parti, segala apa buat keluar semua. Takwim kita pun ambil lah sehari-sehari satu. Dah kali bini kata, abang banyak sangat ni, ingat buat apa? Lapik makan buka puasa. Buat je nak kertas peri, ambil banyak pula tu pada kan. Pasal apa? Bulan Ramadan, bulan yang mana Allah bagi keberkatan, kita sendiri pun dapat nilai berkat yang Allah tunjuk. Jarang-jarang dalam keluarga dapat berhimpun makan sekali, buka puasa berhimpun satu keluarga. Sebelum ni hang aku ambil lauk, hang makan depan TV, ambil lauk, hang makan luar rumah. Tapi bulan puasa tuan-tuan, Allah himpunkan kita sama. Dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, kalau Nabi SAW bukan mereka hanya berkorban untuk tak makan. Bahkan disebut dalam satu riwayat, datang seorang sahabat Nabi dalam keadaan ikat perut dia. Dia mai kat Nabi, dia selok perut dia. Dia kata, wahai Rasulullah, tengoklah perut aku Rasulullah. Nabi nampak satu batu yang diikat bersama dengan perut dia. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi pula selok baju dia. Nabi selok batu dia, sahabat nampak dua ketui batu ikat bersama dengan perut Nabi. Allahu Akbar. Nabi nak tunjuk pada kita tuan-tuan, bulan ini bulan pengorbanan. Korbanlah segala-galanya. Sebab tu dalam bulan ni saya nak sebut, kita bukan hanya fokus untuk nak buat ibadat, selesai ibadat belah. Macam orang nak bayar 8, dia tak kira lah, hang buatlah 20 ke, 30 ke, 40 ke, tetap aku made in 8 ya. Aku ni keturunan 8 ya, dia kata. Dari tok nenek aku 8 ya. Kalau kawan yang kaki 20, dia tak senang duduk lah. Tang ni 8 je ke? Dia 20, dia minat 20 ya. Kira ada setengah tempat tu, kalau sebelum ni masjid tu aktif dengan kuliah, bulan tu tutup semua kuliah. Pasal apa? Kami nak fokus 20 saja. Dia punya minat 20 tu, dia tak mau langsung kacau dengan ustaz ni mai, ustaz tu mai. Hak tu, hak kaki 20, hak kaki 8, cara 8, hak kaki tak mayang terus buat dah. Hak tu lagi dahsyat. Kan? Hak jenis ni dia tak heran terus. Dia kata, mai pergi bulan apa pun aku tak heran langsung. Yang penting aku puasa sudah, dia kata. Dia kata apa? Aku puasa, aku penat lah kali, Allah faham aku. Dia kerja dia, Allah faham dia. Hari pertama puasa, penat, tak lah kali tak puasa. Pasal apa hang tak puasa? Aku letih, Allah faham. Oh, Allah faham yang pertama. Lepas tu awak tak semayang pula, Allah tengok aku puasa hari ni, Allah tahu aku letih, kira okey aku puasa, Allah faham, tak payah semayang. Kita ni dalam bulan Ramadan ada orang yang buat fatwa sendiri, mazhab Allah faham dia. Ni banyak. Saya buat kerja banyak ustaz tak faham saya letih, Allah je faham. Tu tak puasa. Kan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, bila sebut dalam bulan Ramadan, saya teringat Abu Bakar bin Abu Maryam telah menceritakan daripada gurunya bahawa mereka berkata, apabila tibanya bulan Ramadan ni, maka banyakkanlah sedekah, kerana sesungguhnya sedekah pada bulan ini digalakkan pahalanya seperti mana pahala membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu tak sahabat-sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Allahu akbar.
Saya tak pernah jumpa lagi tuan-tuan dalam dunia kita hari ni lah yang ada macam sahabat Nabi yang mulia ni. Tak pernah saya jumpa lagi. Kalau orang tu bagi banyak, nescaya ada lebih banyak. Kalau orang tu bagi sikit, nescaya lebih sikit. Dia ada tapi dia lebih dan sebagainya. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar bila ditanya Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berikan seluruh harta engkau, apa yang ada baki dengan engkau hari ini dan keluarga engkau? Allah wa rasuluh. Yang ada dengan aku hari ini hanyalah Allah dan Rasulku sahaja. Allah. Iman mereka sangat tinggi tuan-tuan. Sebab tu sahabat Nabi, ada yang mereka ini solat 2 rakaat, khatam 30 juzuk rakaat. Tuan-tuan mayang di sini tiap malam berapa sangat tu imam baca. Tu imam baca panjang sekali lagi, ada orang komen dalam grup, jangan duk panggil dah imam tu panjang sangat, menyusahkan orang. Orang nak kencing pun payah. Oh. Tuan-tuan kalau tahu tuan-tuan kaki kencing, duduk belah tepi-tepi, senang nak keluar. Kan? Kencing banyak tak apa, jangan kencing orang sudah. Nak kerak kencing orang masalah juga. Kan? Dalam hidup ni banyak jenis kencing. Ada kaki kencing manis kan. Kencing kerak. Kira makan ayak lebih sikit dia nak kencing. Tapi setengah orang dia ayak tak minum banyak kan. Tapi ni ayak atas kepala, kerja kencing orang ya. Semua dia kencing orang. Kawan ni dia kencing bulan puasa tak bulan puasa, kencing serba tu ya. Allahu akbar. Tuan-tuan tahu tak, bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita siang dan malam 24 jam kita kena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati, kita dalam bulan Ramadan Allah letakkan guide di antara kita. Siang hari nak mula pada siang, Allah suruh kita bangun awal makan. Kan? Allah suruh bangun awal makan. Allah tak cerita bab lain. Kita ni makan dulu waktu sahur. Tapi dalam masa yang sama Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampun kat aku pada waktu sahur ni, jangan makan saja. Kita bangun makan takut masa habis, bangun makan takut masa habis, tak sempat kita minta langsung istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun. Nak istighfar macam mana lagi Ustaz? Istighfar macam-macam jenis. Nak hak pendek pun ada. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak panjang sikit, macam kita duk wirid selalu. Astaghfirullahal-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Nak istighfar macam-macam jenis lagi. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Yang paling tinggi sekali sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Minta ampun. Allah bagi kita ni pagi hari makan. Allah suruh sabar saat kita ni dalam 12 jam, 13 jam. Allah suruh mula dengan makan dulu. Sembayang tak lagi, makan dulu. Selalunya kita diajakkan mayang dulu, sekali baru makan. Program apa pun buat tahlil dulu baru ada makan. Kan? Baca Yasin 3 kali dulu baru ada makan. Ni dak, mula starting makan dulu.
baru semayang. Tapi jangan makan sampai tak semayang. Ni jadi masalah kita ni. Makan banyak, order ayam 5 warna, pelangi 7 warna, beli banyak-banyak. Allahu Akbar. Lah kali mayang maghrib, qada waktu isyak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bulan Ramadan jangan sia-siakan Allah bagi. Kalau bulan ini Nabi dan sahabat Nabi, mereka sanggup berdarah, mereka sanggup berperang demi nak sampaikan Islam kepada kita hari ini, tuan-tuan. Kalau Nabi dan sahabat waktu Badar kalah, barangkali Islam tak sampai pada kita hari ini, tuan-tuan. Jasa besar Nabi, jasa besar sahabat Nabi. Kita hari ini berazam juga, bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk aku sujud sahaja, bahkan bulan ini juga aku perlu berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja hari ini, orang hina Islam kita marah, orang hina Quran kita marah, orang pemain dengan ulama kita berasa. Pasal apa? Dulu orang hina Islam, Nabi berperang. Kita hari ini takkan hati kita tak ada rasa langsung macam mana Nabi rasa. Sebab tu saya paling sedih bila mana dengar waktu Nabi kata di bumi Arafah, di padang Arafah, Nabi sebut pada sahabat, hari ini ayat terakhir turun di padang Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nabi kata hari ini, wahai sahabat, ayatlah Allah telah muliakan agama kamu, Allah telah sempurnakan nikmat bagi kamu, dan Allah Ta'ala telah redha Islam agama kalian. Sahabat gembira semua bila Nabi kata kita dah hari ni dah berjaya. Bila, tuan-tuan? 10 tahun selepas Nabi hijrah. Maknanya umur Nabi waktu tu dekat-dekat nak wafat dah. Bila dengar perkataan tu, sahabat Nabi seorang yang sedih, yang lain gembira, yang dia seorang ni sedih bila Nabi kata ini ayat terakhir. Apa dia, tuan-tuan? Siapa dia ni? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku nak gembira, wahai Rasulullah? Kalau sahabat lain gembira, aku tak boleh nak gembira. Kerana bila kau sebut kata ini ayat terakhir, nescaya tak lama lagi kau akan tinggalkan kami, wahai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tak boleh terima. Sedih dia kata. Sahabat yang lain tak faham. Sahabat yang lain dia faham, Nabi kata hari ni Islam dah menang, happy belaka. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, macam mana aku nak boleh senang, macam mana aku nak boleh gembira kalau hari ni kami semua bersama dengan engkau, wahai Rasulullah? Aku bimbang 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1400 tahun selepas kewafatan engkau, ada tak lagi orang yang nak pertahankan Islam macam kami, wahai Rasulullah? Dan tengok hari ni, kita hari ni Islam kita longgar belaka. Solat-solat kita pun dulu masa tak rapat marah, bila main rapat tak main juga. Ada orang yang, tuan-tuan, sampai hari ni tak main sembahyang di masjid. Takut apa? SOP. Dia takut dengan COVID, COVID. Dia takut sungguh dengan COVID, tuan-tuan. COVID ni makhluk Allah. Takut macam mana pun, jangan sampai takut lebih pada Allah. Patut takut pada Allah lebih. Main masjid, minta sujud banyak-banyak. Ya Allah, tolonglah selamatkan kami, selamatkan aku, selamat keluarga aku. Ni dah masjid tak mau main, sedang-sedang main-main mati lah. Dan ingat buat pasal, kalau kita tak mau main lah ni, nama kita ni Allah dah catik dah, hang akan main juga satu hari. Bila mati baru sampai. Duduk depan tu imam pula tu, action. Duduk dalam sarung pula tu, dalam bekas pula tu. Orang lain duduk kosong guni, dia duduk siap balut. Berlapis-lapis orang balut dia. Hak dalam balut, luar pun balut. Action duduk dalam tu. Orang doa kat dia. Tapi sayang, waktu hidup kita ni payah nak dekat dengan rumah Allah. Dan saya, tuan-tuan, insya-Allah saya kira kita ambil masa pun tak terlalu panjang, lebih kurang setengah jam waktu zuhur. Nama pun tazkirah, ingat mengingati. Kan boleh ingat lama-lama lupa. Kita ni bagi banyak satgi lupa, tapi makan banyak tak apa. Tu pelik tu. Kuliah kalau lama dia tak senang, dia duduk kok ni tak kena, kok ni tak kena. Tapi kalau makan, tuan-tuan percayalah, kalau meja kawan-kawan tu tak habis, dia lintah pergi meja kawan dia pula. Pasal belah dia ni grup talam dia, badan besar-besar, tak dan nak celup. Dia tengok grup kawan tu kecil-kecil, dia pergi join pula. Habis geng tu tengok grup lain pula. 3-4 tempat pun dia sanggup. Tapi kalau main rumah Allah,
majlis ilmu. Allah Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Kami ni tak boleh Ustaz. Banyak Ustaz lagi melimpah dia kata. Oh, pandai pula guna ayat tu. Dia kata masuk ke telinga kami Ustaz. Sampai terkelak balik dia tahu banyak sangat. Oh, kalau bab tu cukup pandai. Bab makan tak berhenti. Dah kali mayang pun jadi berat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya kira sikitlah kesimpulan yang boleh saya sebutkan di sini. Bila sambut bulan Ramadan, Allah nak kita la'allakum tattaqun, nak bertakwa. Dalam sebut bulan bertakwa, kita tengok balik macam mana pengorbanan Rasulullah dalam bulan ini. Mereka sanggup tak tuan-tuan? Mereka sanggup. Puasa mereka berjuang. Kita hari ni puasa, nampak siang macam nak berjuang tapi tak larat. Try hari ni kita ajak tu tiba-tiba, jom sekali kita himpun Ustaz, ada orang kafir nak main rakaat masjid. Tak apa Ustaz, tak larat dah. Kita ni tak larat habis dah. Baru tengah hari ni mujur lah, ada kipas besar, tak ada kipas besar, meletih lagi kita. Aircon ada, kipas ada. Saya tak tahulah tuan-tuan bulan ni elektrik berapa puluh ribu, ratus ribu apa. Nak bagi tuan-tuan selesa kan? Kita kat rumah pun serupa lah. Nak bagi selesa, buka aircon semua kalau ada aircon. Tu dia tengah hari, sejuk badan kan. Jadi kalau pula tempat yang selesa lagu ni, kita kenalah banyak sentiasa imarahkan rumah Allah ni. Moga-moga tuan-tuan jalan kita, bila kita rajin main rumah Allah, sampai satu masa Allah Ta'ala hantar kita main rumah Allah dengan dihadiri orang-orang yang selalu mengimarahkan rumah Allah. Saya bimbang satu je, kalau kita jarang main masjid, kalau kita ahli kedai kopi, kalau kita kedai ahli lepak di mall-mall, nanti yang main nanti kawan-kawan dia aku kedai kopi jenis-jenis tu ya. Kan saya perhatikan, kalau kawan tu mak motor, dia mati, geng motor penuh bakat main-mayang dia. Kalau dia pencin bomba, tengok lori bomba pun sampai, geng bomba main. Kalau kita geng ngaji, kita geng kuliah, insya-Allah tuan-tuan, kita mati nanti orang-orang kuliah, orang soleh belaka bakat main solat jenazah kita. Itulah kita nak saat kita hidup, Allah Ta'ala jaga kita, saat kita mati orang mendoakan kita. Allahu Akbar. Nah, insya-Allah tuan-tuan, saya kira mungkin sekadar itu sahaja dahulu. Saya mohon maaf banyak-banyak. Insya-Allah ada sekali lagi nanti jadual saya di sini kuliah zuhur. Seingat saya 21 hari bulan, insya-Allah. Kita doalah moga-moga kita dapat jumpa lagi. Itu pun saya tak pasti sama ada umur saya, umur tuan-tuan masih panjang ataupun tidak, ataupun tuan-tuan ni istiqamah ataupun tidak. Sebab saya pegang prinsip macam ni tuan-tuan. Hari ni kita main masjid, semua Allah jemput. Allah yang jemput kita ni, surat dari Allah belakang ni. Kita pun balas balik, kita main. Takut-takut ujung-ujung Allah tak jemput dah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap jemputan Allah ni sentiasa ada kat kita ni. Allah jemput zuhur, asar, maghrib, isyak, zuhur, asar, maghrib, subuh. Allah jemput setiap waktu. Mudah-mudahan jadi saya tengok jadual saya pun 21 hari bulan nanti, insya-Allah hari 19 Ramadan. Itu kuliah saya sebab apa? Sebab saya mai kuliah zuhur kat tuan-tuan hari Khamis 19 Ramadan tu, sebab saya on the way singgah zuhur tadi, malam saya di Ipoh, esok tu saya di Selangor di KL. Jadi saya mai tu satu jalan lah. Cuma hari ni saya mai patah balik kan, balik rumah balik. Jadi antaranya tuan-tuan, hari ini saya bawa tabung madrasah saya di Sabah sana, ada satu tabung bersama dengan flyers dan pamphlet. Ada pelajar kami lebih kurang 100 orang lebih pelajar fakir miskin, pengajian secara percuma. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kata bulan ini bulan pengorbanan, bulan sedekah, insya-Allah tuan-tuan ambillah peluang sebaik-baiknya tuan-tuan, ambillah ganjaran ini. Kerana sedekah yang disebut Nabi, afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Tabung ada di luar sana. Juga di sini saya nak ceritakan satu benda juga. Bila saya ada sekolah Mahat Tafi di Sabah, saya teringat juga nak pergi Sabah, saya saja payah sajalah saya bantu orang-orang laut di Sabah sana. Saya mai ikan bilih dari laut Sabah, udang kering dari laut Sabah, kok berhajat nak buat untuk makan sok ke, kan nak goreng untuk buka puasa ke, adalah saya buat pack kecil-kecil RM15 di bonet saya, betul-betul depan kedai-kedai tu. Nanti insya-Allah berhajat nanti bolehlah kita jumpa di luar sana. Kalau tuan-tuan bantu saya, bermakna tuan-tuan bantu juga orang Islam di sana, mereka juga susah dan sebagainya. Saya ni ada peluang, saya bawalah mai sini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih pada pihak masjid, pada tuan-tuan semua yang sudi tunggu sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkatan yang Allah beri kepada tuan-tuan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا وحاجاتنا ونيتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم ارزقنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.